Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen Continuous Improvement. Hari ini cikgu akan bincangkan bab 5.3 iaitu reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Terlebih dahulu cikgu nak ucapkan terima kasih kerana sudi singgah ke channel DM Kaizen. Jom kita teruskan kepada perkongsian hari ini. Gambar menunjukkan Tunku Abdul Rahman, Putera Al-Haj sedang berucap kepada wartawan asing di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Ini adalah bagi mengumumkan cadangan pembentukan Malaysia. Okey, di bahagian slide saya pecahkan kepada reaksi tempatan dan reaksi negara jiran. Negeri tempatan adalah di bawah Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Manakala bagi negara jiran, reaksi yang akan kita lihat adalah daripada negara Filipina, Indonesia dan Thailand. Kita lihat di Persekutuan Tanah Melayu, reaksi rancangan pembentukan Malaysia ini mendapat sambutan baik daripada penduduk dan parti politik dan ia juga mendapat sokongan daripada UMNO. Okey, kita lihat reaksi yang terdapat di Sabah. Pelbagai reaksi terhadap rancangan pembentukan Malaysia pada peringkat awal, penduduk Sabah berasa curiga dan bimbang. Ketika itu Sabah sedang berkembang dalam kegiatan perdagangan dan sistem perkhidmatan awam semakin baik. Penduduk pula bebas menjalankan kegiatan harian mereka dan mereka rasa kehadiran pasukan tentera British menjamin keselamatan mereka. Jadi, penduduk berpendapat tiada keperluan untuk bergabung. Okey, sekarang kita lihat reaksi di Sarawak. Okey, kita nampak di bahagian slide ini terdapat pihak yang menyokong dan pihak yang menentang. Okey, kita lihat bagi pihak yang menyokong, pertama kita ada Berjasa iaitu di bawah pimpinan Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Tuanku Haji Bujang Tuanku Osman. Manakala yang kedua adalah Parti Panas di bawah pimpinan Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Dan yang ketiga, Pesaka yang menyokong pembentukan Malaysia iaitu Temenggung juga anak Barieng. Dan yang keempat adalah SCA iaitu Sarawak Chinese Associate. Okey, jika ada yang menyokong pasti ada yang menentang. Jadi penentangan pada peringkat awal adalah daripada parti SUPP di bawah pimpinan Ong Ki Hui. Manakala parti SNAP di bawah pimpinan Stephen Kalung Ningkan. Jadi parti SNAP ini pada mulanya menentang kemudian telah menyokong. Kerana sokongan ini adalah berdasarkan cadangan Jawatankuasa Setiakawan Malaysia iaitu JSKM. Bagi parti-parti yang daripada atas ni kita lihat yang ada saya letakkan tanda ini Berjasa, Panas, Pesaka, SCA dan SNAP telah bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak untuk menyokong Malaysia. Parti politik Sarawak telah menumbuhkan gabungan menyokong Malaysia iaitu dinamakan Sarawak Alliance pada bulan Januari 1963. Kita lihat di Sabah, parti yang menyokong terdiri daripada UNCO, USNO, PASUK Memogun dan SCA. Okey, UNCO itu adalah di bawah pimpinan Donald Stephen ataupun Fuad Stephen. Dan USNO di bawah Datuk Mustafa Datuk Harun dan SCA terdiri daripada Sabah Chinese Association. Parti yang bertanda ini telah bergabung membentuk Parti Politik Sabah dan menubuhkan gabungan menyokong Malaysia dan dinamakan Sabah Alliance pada Oktober 1962. Di Sabah terdapat juga penentangan iaitu cadangan pembentukan Malaysia ini telah mengejutkan pemimpin dan penduduk di Sabah. Mereka melahirkan keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan secara berasingan
dan membentuk sebuah kesatuan negeri-negeri Borneo yang merdeka. Selain itu, kebanyakan penduduk di Sabah menganggap tanah Melayu terasing seperti Indonesia dan Filipina. Mereka mempersoalkan keadaan pemimpin tempatan yang perlu menyesuaikan diri dengan kegiatan politik, pilihan raya dan berkerajaan sendiri yang sudah lama diamalkan di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Faktor yang seterusnya adalah faktor jarak antara Sarawak, Sabah dan Kuala Lumpur yang jauh juga menimbulkan masalah. Disebabkan oleh kebimbangan tersebut, para pemimpin di Borneo telah membentuk Barisan Bersatu ataupun United Front pada 9 Ogos 1961 untuk mencabar rancangan pembentukan Malaysia. Barisan ini dianggotai oleh Ong Ki Hui yang tadi adalah pengurusi SUPP, AM Azhari iaitu daripada Parti Rakyat Brunei dan Donald Stephen daripada UNCO. Dan UNCO akhirnya menyokong pembentukan Malaysia kerana Donald Stephen telah melihat kepada laporan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia. Kita lihat reaksi daripada Singapura yang mana terdapat parti yang menyokong. Parti yang menyokong yang pertama adalah People Action Party PAP di bawah pimpinan Lee Kuan Yew. Kedua adalah golongan pedagang dan ketiga adalah pengusaha industri yang turut menyokong pembentukan Malaysia. Ini kerana memberi peluang pasaran yang lebih besar kepada industri mereka. Parti Buruh Singapura juga bersetuju terhadap pembentukan dan gabungan Malaysia itu, tetapi ia menganggap gabungan itu adalah satu usaha yang mungkin sukar untuk dilakukan. Manakala penentangan daripada Singapura terdiri daripada Parti Rakyat Singapura yang menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu penjajahan baharu dan Barisan Sosialis telah mencadangkan pandangan rakyat perlu diperoleh sebelum Singapura menyertai Malaysia. Kita lihat reaksi daripada kerajaan Brunei di mana sokongan diterima daripada Sultan Brunei sendiri iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin telah mengalu-alukan cadangan pembentukan Malaysia. Manakala rakyat Brunei pada peringkat awal berminat untuk menyertai gabungan ini tetapi ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu. Cadangan pembentukan Malaysia telah mendapat penentangan daripada Parti Rakyat Brunei di bawah pimpinan AM Azhari. Parti ini berminat untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. Mereka juga berpendapat ini merupakan satu cara kerajaan British untuk mengekalkan pengaruh British dengan menguasai dan menjamin keselamatan. Dan Brunei khawatir akan kehilangan sebahagian besar kekayaan mereka. Slide saya yang terakhir menunjukkan reaksi daripada 3 negara iaitu Filipina, Indonesia dan Thailand. Untuk Filipina, kita lihat Presiden Macapagal menentang pembentukan Malaysia. Ini adalah atas alasan Filipina menuntut wilayah Sabah. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengambil pendekatan bahawa tuntutan ini adalah atas urusan kerajaan British dan kerajaan Filipina. Okey, kita lihat kepada reaksi Indonesia. Tiada penentangan pada peringkat awal daripada Indonesia dan Dr. Muhammad Hatta iaitu Naib Presiden Indonesia dan Dr. Subandrio Menteri Luar Indonesia mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia. Manakala bagi negara Thailand memberikan reaksi positif dan menerima idea pembentukan Malaysia kerana Thailand menganggap usaha ini adalah ke arah meningkatkan keamanan di rantau Asia Tenggara. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton sehingga ke akhir perkongsian dan
Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Salam Kaizen, Continuous Improvement.